أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا أستغفر الله إن الله كان توابا. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون. Sadaqallahul Azim. Dan kalaulah mereka mahu keluar untuk turut berperang, tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya. Tetapi Allah tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkan semangat mereka. Dan dikatakan oleh syaitan, tinggallah kamu bersama-sama orang-orang yang tinggal. Kalaulah mereka keluar bersama-sama kamu, tidaklah mereka menambahkan kamu melainkan kerosakan. Dan tentulah mereka segera menjalankan hasutan di antara kamu dengan tujuan hendak menimbulkan fitnah kekacauan dalam kalangan kamu. Sedang di antara kamu ada orang yang suka mendengar hasutan mereka. Dan ingatlah Allah Maha mengetahui akan orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka telah melakukan fitnah semenjak dahulu lagi. Mereka merancangkan terhadapmu, wahai Muhammad, berbagai tipu daya, sehingga datanglah kebenaran dan nyatalah kemenangan agama Allah, yakni Islam, sedang mereka tidak suka kepadanya. Dan di antara mereka yang munafik itu ada yang berkata, izinkanlah aku supaya tidak pergi berperang. Dan janganlah engkau menjadikan daku dipengaruhi oleh fitnah. Ketahuilah mereka telah pun tercebur ke dalam fitnah dengan dalihan yang dusta itu. Dan sesungguhnya azab Jahannam meliputi orang-orang yang kafir. Jika engkau, wahai Muhammad, beroleh sesuatu kebaikan, maka kebaikan itu menyebabkan mereka sakit hati. Dan jika engkau ditimpa suatu bencana, mereka berkata, sesungguhnya kami telah pun mengambil keputusan tidak turut berperang sebelum itu. Dan mereka berpaling meninggalkanmu sambil mereka bergembira. Katakanlah, wahai Muhammad, tidak sekali-kali akan menimpa kami sesuatu pun
melainkan apa yang telah ditetapkan Allah bagi kami. Dialah pelindung yang menyelamatkan kami. Dan dengan kepercayaan itu, maka kepada Allah jualah hendaklah orang-orang yang beriman bertawakal. Katakanlah, sebenarnya tidak ada yang kamu tunggu-tunggu untuk kami, melainkan salah satu dari dua perkara yang sebaik-baiknya, iaitu kemenangan atau mati syahid. Dan kami menunggu-nunggu pula untuk kamu bahawa Allah akan menimpakan kamu dengan azab dari sisinya atau dengan perantaraan tangan kami. Oleh itu tunggulah. Sesungguhnya kami juga menunggu bersama-sama kamu. Masih lagi kita berada dalam penafsiran surah Taubah. Surah yang ke-9 pada juzuk yang ke-10. Pada ayat 46 sehingga ayat 52. Yang masih lagi menceritakan peperangan Tabuk. Dan juga yang kedua sikap serta watak orang-orang munafikin. Kalau sebelum ini kita membaca ayat-ayat yang mana Allah Ta'ala memerintahkan orang beriman supaya bersegera berperang dan keluar berjihad tanpa memberi alasan dan tanpa mencari helah ataupun sebab. Bahkan mencari ikhtiar untuk sama-sama dengan Nabi SAW berperang menegakkan agama Allah. Sehingga para sahabat di kalangan mereka ada yang tua, ada yang sakit, ada yang miskin, turut bersama dalam peperangan ini. Dan Allah Ta'ala menyatakan bahawa peperangan Tabuk adalah tapisan untuk mengenali dengan sebenar-benar orang munafik. Yang surah Taubah ini juga dinamakan sebagai surah Al-Fatihah. Al-Fatihah bukan Fatihah. Fatihah artinya pendedahan. Kerana mendedahkan watak-watak munafik secara terperinci. Di mana Allah Ta'ala menceritakan bahawa munafik ini orang yang tidak teguh dalam perjuangan. Yang tidak tangguh. Bahkan mereka ini seringkali mencari kemudahan. Tidak mahu berkorban. Tidak mahu melalui liku-liku perjuangan. Mehnah dan tribulasi. Bahkan ingin bersenang-senang. Ingin goyang kaki untuk mencapai kejayaan dan kemenangan. Dan mereka ini juga suka bersumpah. Dan mereka ini juga suka memberi alasan. Dan Allah mendedahkan bagaimana orang-orang munafik meminta alasan, meminta izin untuk tidak berperang bersama Nabi SAW dalam peperangan Tabuk dengan berbagai alasan. Sebesar-besar alasan sehinggalah seremeh-remeh alasan. Yang kesemuanya ini bagi menunjukkan dan membongkarkan sifat munafik mereka. Maka Allah Ta'ala menegur Rasulullah SAW kerana mengizinkan mereka untuk tidak berperang. Dan menceritakan bahawa orang beriman yang sebenar tidak mungkin mencari helah alasan untuk tidak turut sama dengan Nabi SAW. Yang kita telah nyatakan orang beriman, mereka mencari jalan. Orang munafik, mereka mencari alasan. Maka ini terus menjadi syiar dan kehidupan. Kalau seorang benar-benar beriman pada Allah dan Rasul, dalam setiap kebaikan dan ketaatan mereka sentiasa mencari jalan. Macam mana mereka boleh buat? Bermula daripada doa mereka pada Allah dan tawakalnya, dan zikir serta doa, zikir serta usahanya, dan mereka mencari pelbagai jalan dan mencari 1000 ikhtiar untuk tetap melakukannya sehingga mereka dapat melakukannya. Manakala orang-orang munafik terus mencari alasan. Sama ada alasan yang paling kecil, alasan lawak, alasan yang kononnya serius. Semuanya itu menjadikan 1001 dalil mereka. Namun Allah Ta'ala dedahkan lagi bahawa alasan itu tidak sesuai dengan keadaan diri mereka. Ketika mana mereka meminta izin untuk tidak berperang, lalu beri alasan isteri lah, anak lah, beri alasan tak sihat lah, tua lah, dan macam-macam. Maka kata Allah, walau aradul khuruj la'addu lahu uddah. Kalau benar orang-orang munafik ini dia hendak keluar berperang bersamamu wahai Muhammad, nescaya mereka akan buat persiapan. Ini tidak. Daripada awal tak buat persiapan, kemudian barulah mereka cari alasan apa dia. Kalau kita nak tahu alasan itu jujur atau tidak jujur,
Seorang tadi sudah pun menyediakan persiapan. Dah siap persiapan, kemudian barulah datang keuzuran untuk dia memberi alasan. Umpama beginilah, kita katakan, kita dah janji nak jumpa dengan orang. Janji nak jumpa pagi, 10 pagi. Kalau betul, kita memang nak laksanakannya, kita daripada pukul 8 tu dah bersiap dah. Siap apa yang patut. Tiba-tiba misalnya datang satu berita yang urgent, tawari, emergency. Lalu kita berkata, mak, minta maaf saya tak boleh jumpa awak, saya ada emergency, ada kematian, bla bla. Saya memang dah siap dah. Dan memang betul dia ada persiapan. Maka kita tahu alasannya betul. Tapi kalau dia tak ada, dia tak buat apa pun. Tak ada apa pun persiapan, tiba-tiba dia beri alasan. Sebenarnya mereka ini ialah orang yang memberi alasan. Artinya bila Allah nyatakan, kalau benar orang munafik ini nak berperang, mereka mesti dah siap kelengkapan perangnya, kudanya, senjatanya, dasar pisaunya, senjatanya. Mereka tak buat apa-apa pun. Kerana siang malam mereka berfikir alasan apa nak bagi. Kalangan orang beriman pula, mereka terus menyiapkan kelengkapan dan persiapan. Sehingga pada hari peperangan mereka ada keuzuran tertentu. Sebagian datang jumpa Rasulullah. Mereka kata, ya Rasulullah, saya nak berperang. Saya dah cari berbulan lamanya kenderaan dan senjata, saya tak jumpa. Ada tak yang boleh sponsor dan tolong saya? Sebahagiannya ada orang boleh tolong. Sebahagiannya tak ada. Lalu Allah menceritakan mereka ini berpaling dan keadaan menangis. Kerana mereka tak jumpa persiapan yang patut mereka buat. Dek kerana miskin mereka. Tak ada orang nak sponsor, tak ada orang nak beri kuda atau kenderaan atau senjata. Tapi mereka sudah cari semua orang, tanya orang untuk turut berperang. Lihat orang beriman. Mereka sudah pun mengorak langkah untuk buat. Sebelum datang alasan yang tak dapat dielakkan. Tapi orang munafik, mereka memang tak buat apa-apa. Mereka tak buat apa-apa. Untuk menunjukkan kesungguhan berperang. Tetapi mereka berusaha mencari alasan. Sebab itu kata Allah, walau aradul khuruj, kalau benar-benar mereka nak keluar berperang bersama wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la'addu lahu uddah. Mereka pasti akan bersiap untuk perjalanan ini dengan persiapan. Walakin kariyallahum bi'athahum. Tapi Allah pun benci dengan mereka. Allah pun tutup, Allah bagi mereka jadi malas untuk bersiap sedia. Dek kerana watak munafik yang ada. Sebab kaedahnya, siapa yang ada nawaitu yang baik, maka Allah beri taufik dia jadi rajin. Dia jadi bersungguh-sungguh. Siapa yang nawaitu dah memang malas, maka Allah tak akan gerakkan dia buat baik. Supaya mereka tahu kebaikan ini ada nilainya. Sebab itu siapa yang berniat untuk buat baik, walau terkumpul padanya pelbagai kelemahan, Allah kuatkan dia. Tapi siapa yang tak ada niat pun nak buat baik, walau berkumpul pada dirinya segala persiapan dan persediaan dan kemampuan, Allah jadikan dia tak mampu. Pada badan gagah, kuat, muda, ada harta, tapi tak boleh buat. Macam kita tengok orang nak pergi haji lah. Ada orang, tuan-tuan sekalian, dia tak punya kemampuan yang kuat, tapi semangat nak pergi kuat, maka dia sampai Mekah. Ada orang mungkin bilioner, milioner, tapi tak pergi haji. Dia boleh pergi ke mana-mana, dia baru balik melancong ke angkasa lepas. Tapi haji belum sampai. Kenapa? Dia tak nak. Sebenarnya kata Allah, walakin karihallahum bi'atham. Allah yang tak nak jemput dia. Allah benci untuk dia hadir. Dia kerana niat jahatnya. Fathabbatahum. Lalu Allah Ta'ala menjadikan mereka malas. Kata thabbatahum. Jadi malas, tak ada mood. Tentang sebab itu, kita kena hati-hati bila kita tak ada mood nak buat baik. Malas nak bangun subuh. Malas nak baca Quran. Malas nak qiyamul lail. Malas nak itu, nak ini. Sebenarnya ini adalah fathabbatahum. Allah menutup hati kita untuk tidak mau buat baik. Sebab apa? Sebab nawaitu tadi. Niat tu. Kita dah niat tak nak tolong orang. Maka kita pun jadi benci tengok orang. Tak suka layan orang. Sebab niat. Sebab itu kita selalu ingatkan. Innamal a'malu bin niyat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Setiap amalan dengan niat. Dan sesungguhnya setiap orang itu dinilai dengan niat dia. Niat dia. Kemudian kata Allah, wa qila qa'udu ma'al qa'idin.
Lalu syaitan berkata pada orang munafik, tak apalah kamu duduk bersama dengan orang-orang yang duduk yang tak pergi perang. Kanak-kanak, wanita. Duduk dengan mereka. Senang, tak payah terlibat dengan perang. Mereka lupa bahawa kedudukan ini menjadikan mereka hina. Sebab duduk sama-sama wanita dan kanak-kanak yang memang Allah Ta'ala beri keuzuran untuk tidak berperang. Sedangkan mereka mencari keuzuran untuk tidak berperang. Ia beza dengan yang diberi kebenaran dengan yang cuba cari kebenaran. Mencari kebenaran. Dan akhirnya Allah dedahkan kebenaran itu adalah menunjukkan sifat munafik mereka. Lau kharaju fikum, wahai Muhammad, kalaulah mereka keluar bersama kamu. Sebab itu Allah tak suka mereka keluar. Kalau mereka tak nak keluar, macam kita katakan, kalau mana-mana manusia yang tak nak buat baik, Allah lagi tak nak jumpa orang tu buat baik. Kalau mereka turut keluar bersamamu, wahai Muhammad, mazadukum illa khabala. Mereka tidak akan menambahkan kekuatan untuk kamu. Tetapi mereka cuma menambahkan kerosakan. Perkataan khabala, maknanya mereka akan menimbulkan huru-hara. Mereka akan menimbulkan kerosakan. Mereka akan membisikkan waswas-waswas syaitan. Dan juga mereka akan mengumpat serta mengeji. Mereka menanam perbalahan. Ini makna khabala. Perkataan khabal, iaitu penyakit pada akal seperti gila asalnya. Asal makna khabal ialah orang yang gila. Maksudnya gila pendapat dia, gila perbuatannya. Kalau sekiranya orang munafik ini keluar dan bersama dengan barisan tentera Islam, akhirnya mereka melemahkan orang Islam dari dalam. Sebab mereka golongan yang berotak gila dan berperangai gila. Siapa munafik? Kenapa sebut otak gila atau disebut dalam ayat ini khabala? Artinya mereka akan jadikan mereka memburuk-burukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka menanamkan rasa takut, ini kita betul ke berperang? Kita boleh menang ke? Nak lawan dengan Rom. Mereka gagah, mereka berpengalaman, mereka senjata banyak. Dilemahkan semangat. Dan memecahkan sebagaimana mereka pernah buat dalam peperangan Badar, dalam peperangan Uhud. Sewaktu Abdullah bin Ubay bin Salul menarik diri daripada peperangan. Kemudian menanamkan fitnah dengan berkata, ata'an Nabi wildan wa man la ra'ya lahu fa'alama naqtul anfusana. Yang ikut Nabi tu budak-budak kecil belaka tu, itu semua tak ada otak. Itu semua no brain, la ra'ya lahu. Tak ada otak yang ikut Muhammad. Buat apa kita bunuh diri kita sendiri? Kapan Abdullah bin Ubay bin Salul telah mempengaruhi dua kabilah Arab yang asalnya dua kabilah Islam, itu Banu Salamah dan Banu Harisah. Akhirnya mereka dengar, walau mereka bukan orang munafik, tapi mereka ini terpengaruh dengan provokasi munafik. Supaya kita tahu, tuan-tuan, di kalangan orang Islam, ada sifat mereka lemah iman. Dan mudah terpengaruh dengan benda-benda yang diputarbelikkan oleh munafik. Yang disebut oleh Allah, wa qallabu lakal umur. Mereka membolak-balikkan, mereka twist satu maklumat untuk melemahkan. Kata Allah, wa awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Dan mereka akan menghuru-harakan hal-hal kamu, yakni memecah belahkan kamu, menanamkan sikap saling tak percaya. Ini boleh percaya ke dia perang ni? Entah nanti dia tikam belakang kamu. Entah nanti dia begini. Nanti isteri kamu janda. Nanti anak kamu yatim. Apakah terjaga nanti anak dan isteri kamu? Begitu mereka menanamkan rasa keraguan. Kalau mereka keluar bersama tentera Islam. Wa fiikum samma'una lahum. Dan di kalangan kamu, wahai Muhammad, ada tentera Islam yang lemah iman. Mereka bukan munafik, lemah iman. Sebab itu kalau kita lihat hierarki sosial atau masyarakat Islam di Madinah, di kalangan orang Islam dan mengaku Islam, kita ada orang mukmin yang sebenar. Ada mukmin yang lemah iman dan ada munafik. Tiga. Pertama, mukmin sebenar, orang ni memang ada prinsip, apa-apa masalah rujuk pada Nabi SAW. Mereka tak biarkan kekeliruan, keraguan, kebuntuan, melainkan mereka rujuk kepada baginda SAW. Jadi apa-apa maklumat mereka tak akan benarkan. Kelompok yang kedua ialah kelompok orang yang lemah iman, dipanggil bi'aful iman, lemah. Orang ni mudah percaya. Fitnah yang ditular cepat percaya, maklumat cepat percaya. Dalam keadaan mereka ni tak suka rujuk pada Rasulullah SAW. Sebab ada kalangan kita, kalau kita ambil contoh hari ni lah, ada orang kita tuan-tuan bila datang suatu fitnah, mereka akan cari pokok pangkalnya, sumbernya. Bila mereka ada kekeliruan, mereka akan damping ustaz-ustaz, tanya ustaz, betul ke ustaz? Betul ke? Ada orang tak? Ada orang dia percaya je.
Dan dia tak nak rujuk, dia cuma percaya. Siapa yang bawa berita, maka dia percaya. Kalau orang kata orang tu buat macam ni, dia pun percaya. Ini kalangan orang yang lemah iman dipanggil. Golongan lemah iman. Dan yang ketiga memang golongan munafik. Munafik yang memang nak melemahkan iman orang. Maka kata Allah, kalau orang munafik ni ikutlah hari tu dalam perang Tabuk, nescaya mereka ini akan memviralkan benda-benda palsu dan fitnah yang di kalangan kamu ni ada golongan sama'un lahum. Memang dengar cakap mereka, dia lemah iman mereka. Itu tuan-tuan sekian, kalau kita nilai jalan kehidupan kita. Kita ni jenis cepat percaya fitnah atau tidak? Kita jenis cepat percaya fitnah. Kalau sampai satu berita pada kita, apakah kita jenis orang yang cari keabsahan, kesahihan, atau jenis percaya? Atau saya nak komen, apa saya buat tak tahu. Bohong, kamu membenarkan hati kamu. Kalau kata saya memang dengar berita tapi saya buat saya buat ignorant, kata kita. Dia memanglah kita buat tak tahu tapi hati kita percaya. Isunya hati kita percaya. Kan itu bila Allah Ta'ala ajar, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalah fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Wahai orang-orang yang beriman, bila datang kepada kamu satu berita fasik, hendaklah kamu tabayyun, mencari keabsahan kebenarannya, supaya kamu tidak melakukan kesilapan dalam menghukum orang yang tak salah. Sebab tu kalau kita viral lah, orang ni salah, orang ni berdosa, orang ni buat itu, ramai yang percaya. Wa imam yang like ke, yang komen percaya. Berapa orang yang mengambil kaedah asas hukuman atau fitnah ataupun tuduhan seorang tidak bersalah sehingga dibuktikan. Dan itu Allah menyebut kalangan umat Islam. Hatta di zaman Rasulullah, sementara zaman kita, sama'una lahum, yang suka dengar benda-benda macam tu. Kita suka dengar. Maka sebab itu, tuan-tuan sekalian, di antara cara kita memperbaharui kepercayaan akidah iman kita, kita bukanlah jenis orang mudah percaya pada satu berita. Tak percaya jauh lebih baik daripada orang yang cepat percaya. Terutamanya melibatkan maruah orang lain, melibatkan reputasi, melibatkan nama baik dan sebagainya. Wallahu alimun bizzalimin, dan Allah kenal siapa orang zalim. Laqad ibtaghawul fitnata min qabl, dan mereka memang selama ini suka menimbulkan huru-hara dan fitnah sebagaimana kita sebut dalam peperangan Uhud. Dan waktu mereka berada di Madinah lagi, mereka memperkecilkan kemenangan orang Islam, kemenangan baginda sallallahu alaihi wasallam. Ketika mana orang Islam menang perang Badar, mereka berkata, oh, dia lawan dengan budak-budak, bolehlah menang. Itu nasib yang menang tu. Begitu perkataan-perkataan mereka. Memang selama ini orang-orang munafikun sudah menimbulkan fitnah yang macam-macam. Namun Nabi SAW mengambil sikap mendidik. Sebenarnya kita terangkan semalam, mendidik dalam menangani golongan munafik ini yang gemar menimbulkan fitnah dan huru-hara di kalangan orang Islam. Wa qallabu lakal umur, mereka suka membolak-balikkan cerita hatta ja'al haq, sehingga datang kebenaran. Dalam kisah hadisul ifki, iaitu ketika mana Aisyah radhiyallahu taala anha yang ditinggalkan oleh rombongan Nabi SAW, maka tersebar berita bila datang sahabat yang paling kemudian belakang, namanya Safwan bin Mu'attal, yang tolong menyampaikan Aisyah ke Madinah. Lalu orang munafik ambil berita ini, sensasikan dia, menjadikan seolah-olah Aisyah itu bersalah. Dan mereka sentiasa kacau rumah tangga Rasulullah. Mereka lah yang menyebar kononnya Rasulullah telah menceraikan semua para isterinya. Sehingga Umar Al-Khattab bertanya sendiri dengan Rasulullah, benarkah? Nabi kata tak. Aku tak pernah menceraikan semua isteriku. Maka Umar pun orang yang paling bertuah sebab setiap berita dirujuk pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi orang munafik, mereka terus mengambil kesempatan daripada semua berita yang melemahkan orang Islam. Bermula daripada susuk tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam sehinggalah kepada negara Islam Madinah itu sendiri. Kerana itu kata Allah, wa qal laqad ibtaghawul fitnah, memang kerja mereka mewujudkan fitnah min qab, sebelum ini lagi, sebelum perang Tabuk lagi. Wa qallabu lakal umur, mereka seringkali kita katakan manipulasikan berita. Ini golongan manipulate, twist cerita. Apa pun cerita tu jadi yang baik, ditukar je tak baik.
Ialah kalau orang derma mereka kata itu tak ikhlas tu. Ketika orang Islam derma dalam perang Tabuk. Yang beri banyak mereka kata tak ikhlas. Yang beri sikit mereka kata tak guna. Alah beri sikit lekat celah gigi beri buat apa? Sedangkan mereka tak buat apa-apa. Beri pun tidak. Sikit tidak, banyak sebenarnya. Tapi kerja mereka komen orang. Kata kita jumpa orang ni dalam Facebook. Yang komen semua orang tapi dia tak buat apa. Dia komen yang ni makan gaji buta lah, yang ni bla bla. Tapi dia buat apa? Dia pun fake account. Account pun fake dah. Sebab mereka buat modus operandi munafikin. Kerja mereka komen orang dan kadang mereka tak buat apa-apa. Dan kata Allah Ta'ala menyebut perkara ini yang kita akan jumpa, kita akan baca nanti. Sebab sepanjang ayat ini akan cerita perang Tabuk dan juga orang munafik. Sebab itu surah ini, surah At-Taubah, juga dinamakan surah Fadhiyah, pembongkaran besar-besaran. Yang saya sebut tadi, kalau orang Islam derma banyak-banyak, mereka kata riak. Tu riak lah tu. Nak nama dah tu. Nak kedudukan lah tu. Bila beri sikit, alah sikit pun bagi. Boleh ke sikit? Dekat selah gigi ni. Yang tak pernah kita katakan boleh puja orang. Kita dah sebut watak orang munafik, payah nak puji kebaikan. Kalau dia perlihatkan kebaikan yang banyak, mereka kata riak. Kalau dia perlihatkan kebaikan yang sedikit, mereka kata buat apa yang sikit macam ini. Dia nak buat macam mana? Mengikut mereka, tak ada apa-apa. Mereka orang-orang yang kosong dalam kebaikan. Tetapi bila mereka mengkritik, seolah-olah mereka paling sempurna. Begitu watak mereka. Hatta jaa al-haq, sehingga datang kebenaran. Wa zahara amrullah, dan Allah mendedahkan keadaan mereka. Wa hum karihun, dalam keadaan mereka benci. Itu mereka nak biar orang Islam pecah belah, tiba-tiba bersatu. Mereka nak orang Islam biar kalah, tiba-tiba menang. Mereka nak orang Islam makin teruk, tiba-tiba makin cemerlang. Wahum karihun. Setiap kali mereka berhadapan dengan orang-orang beriman dan dengan Nabi SAW, mereka seringkali mendapat keputusan yang menjekucitakan. Demikianlah kesudahan bagi setiap orang munafik dan para pendengki. Orang munafik ni tuan-tuan, dia sentiasa nak suruh Islam jatuh. Tiba Islam naik. Biar Islam kalah, tiba menang. Biar orang Islam dihina, tiba dipuji. Walaupun mereka letak pelabelan macam-macam orang Islam. Pengganasnya atau terorisnya, ekstremisnya, fundamentalnya, usulinya dan lain-lain label yang tak pernah diberi pada orang lain melainkan pada Islam dan umat Islam. Takhalufnya, kebelakangnya, zaman untanya. Namun orang Islam terus bertambah dari hari ke hari. Itu yang menjadikan orang munafik menggigit jari mereka dek kerana kemarahan. Menggigit bibir mereka dek kekesalan. Bahkan mereka mati dengan kebencian mereka. Islam terus bertambah. Mereka cuba nak jatuhkan ekonomi Islam naik. Nak jatuhkan semangat orang belajar agama lagi ramai. Habis belajar engineer, arkitek, doktor, semua dah belajar agama lagi. Dulu mereka hina orang agama ni, orang yang mundur. Orang tak ada masa depan. Hari ni orang-orang yang mereka puji sebagai profesional duduk bersimpuh belajar agama. Mereka terus menggigit jari-jari jemari mereka kerana kebencian. Kerana apa yang mereka lihat, semuanya akan menjadikan mereka semakin binasa. Kerana Allah Ta'ala, kerana agama ini agama Allah. Kemudian Allah menyebut, wa minhum, di kalangan orang munafik, man yaqulu dhanli wala taftinni. Ada yang meminta izin tidak mau berperang, wala taftinni. Tolonglah wahai Muhammad, jangan dedahkan kami dengan fitnah. Ini golongan yang beri alasan-alasan yang remeh. Muntahilin bil a'dzar bil wahiyah dalam bahasa Arab. Muntahilin reka apa-apa alasan walau nampak remeh. Sebab turun ayat ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani dan Abu Nuaim serta Ibnu Marduyah daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma berkata, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak keluar berperang Tabuk, Nabi berkata kepada salah seorang ketua munafik namanya Jad bin Qais. Selain daripada Abdullah bin Ubay bin Salul, ada seorang lagi ketua namanya Jad bin Qais. Nabi pun jumpa. Ya Jad, ma taqul fi mujahadati Bani Asfar? Apa pandanganmu kita nak lawan tentera Rom? Tentera Rom dipanggil Bani Asfar. Iaitu anak-anak orang-orang yang berkulit sawo matang. Macam tu. Kuning. Kekuningan sikit. Faqal, lalu ketua munafik berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni mru'un sahibu nisa. Saya ini perempuan saya lelaki yang suka perempuan. Wa ma ta'ara nisa'a Bani Asfar?
aftatin. Saya kalau tengok perempuan Rom, saya terus jatuh cinta. Fa'zin li, tapi oleh kerana itu ya Rasul izinkan aku jangan pergi perang. Sebab memang kalau perang nanti jatuh cinta pada musuh. Memang tak boleh perang lah. Alasan itu pun mereka boleh reka. Allah sebut dalam Quran, wa minhum di kalangan mereka yang Ja'd bin Qais yaqulu dzanli, meminta berkata kepada Rasul izinkan aku untuk tidak berperang wala taftinni, supaya aku tidak terdedah dengan fitnah. Dek kerana perempuan-perempuan Rom semua lawa, semua cantik. Aku takut bila tengok perempuan Rom aku jatuh cinta, maka aku pun tak perang. Baik dari awal aku tak pergi. Baik dari awal tak pergi. Takut jatuh cinta. Lalu kata Allah, ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah, mereka sebenarnya sudah berada pada fil fitnah, mereka sudah jatuh dalam fitnah yang mereka reka sendiri. Mereka takut buat benda haram. Konongnya takut nanti jatuh cinta pada perempuan Rom, lalu menyebabkan mereka tinggalkan jihad. Sebenarnya mereka sudah buat benda haram. Macam saya katakan semalam ataupun kemarin. Ada orang dia tak nak pakai tudung. Dia kata, buat apa? Saya bukan tak nak pakai. Saya takut tak ikhlas. Maksudnya apa? Kalau tak ikhlas tu Tuhan tak terima lah. Habis kalau tak pakai tudung Tuhan terima ke? Itu sudah melanggar perintah Allah. Ini yang disebut ala fil fitnati saqatu. Benda yang mereka kononnya takut terjebak, jatuh, rosak di muka Allah. Mereka sudah pun dimurkai Allah. Mereka sudah dimurkai Allah. Saya ni Ustaz bukan tak nak derma, tapi takut riak. Ustaz riak. Dia orang kata kita baik pula. Mereka ni duk bimbang kononnya riak. Mereka sudah pun riak. Sebab itu kata Fudail bin Iyad, tarkul amal li ajlin nasi ria'un wal amal li ajlin nasi syirkun wal ikhlasu an yu'afiyaka Allahu baina minhuma. Kata Fudail bin Iyad, tinggal amalan kerana manusia, takut orang cakap tu cakap ni, itulah riak. Dan buat amalan untuk manusia itu syirik. Dan ikhlas itu Allah selamatkan kamu daripada kedua-dua sifat itu. Ada orang kenapa tak nak solat sunat? Takutlah ustaz orang kata saya anak tu saya tak sembahyang sunat. Kenapa awak tak belajar? Saya takut saya alim betul saya jadi ulama tu takut. Dia kena kuliah susah pula. Tu saya tak nak belajar sangat. Sebab saya cepat dengar cepat ingat. Dia cepat alim pula saya. Orang yang beri alasan yang kita kata alasan bodoh-bodoh. Alasan yang bodoh macam Ja'd bin Qais ini alasannya perempuan sana lawa. Tentera Rom, perempuan-perempuan mereka lawa. Maka aku takut tergoda. Takut jatuh cinta. Aku ni pantang tengok perempuan. Memang cepat jatuh cinta. Ini Rom ni perempuan lawa-lawa. Kata Allah, mereka telah buat benda haram. Mereka kononnya takut benda haram mereka buat. Mereka sudah terjebak dengan benda haram. Macam kita beri contoh mereka yang konon tak nak pakai tudung, konon tak nak buat baik sebab takut tak ikhlas lah itu. Mereka sudah menjebakkan diri mereka kepada kemurkaan Allah. Allah dah murka dengan sebab alasan mereka begitu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Ingatlah, neraka jahanam itu kepung orang-orang kafir. Seolah-olah orang-orang yang beralasan macam ni mereka boleh jadi kafir. Sebab mereka menghalalkan yang haram kononnya dengan alasan yang halal. Alasan tu kan nampak cantik, ikhlas. Tapi perbuatannya tidak mau mematuhi perintah. Mereka tak nak perang. Itu telah melanggar perintah Allah. Kononnya untuk jaga iman supaya tak terpengaruh dengan perempuan. Mereka telah melakukan perbuatan sifat watak orang kafir. Dan sifat munafik lagi kata Allah, in tusibaka hasanatun tasuhum. Kalau kamu ditimpa dengan kebaikan, mereka menjadi benci. Bila mereka tengok orang Islam balik dan perang Tabuk mendapat kemenangan, mereka cukup benci. Kerana mereka menjangkakan Nabi Muhammad akan kalah. Rupanya Rasulullah kalah dengan kalah yang moral yang luar biasa tinggi kerana tentera Rom cabut lagi. Kata bayangkan macam kalau orang petinju misalnya. Dah heboh dia akan bertarung pada sekian-sekian ribu bulan. Dan peninju yang lawan ni tak pernah kalah. Contohnya Otai. Yang ni pula peninju barulah menang 2-3 kali menang. Menang 2-3 kali, jangan ada kalah sekali. Masuk di gelanggang. Dan orang dah kata yang baru ni takkan menang lah. Lawan Otai yang dah beratus tahun perang, macam Rom. Tiba-tiba dia tak datang kerana takut. Dia bukan kalah dalam tinju. Kalau kalah dalam tinju dia masih ada maruah sikit. Ini langsung tak nak datang. Begitu yang berlaku pada Rom. Dan ini menjadikan orang munafik cukup merasa bengang dan marah. Kerana kemenangan Islam, kemenangan yang benar-benar menang. Dia kemenangan yang tak akan datang siri kedua musuh nak lawan balik. Sebab musuh takut nak menghadap.
Mana mungkin ada ulangan perang. Kalau sekiranya berperang lalu kalah, mungkin ada ulangan perang. Sebagaimana berlaku dalam perang Badar, lalu berlangsung ulangan perang, itu perang Uhud. Ini tak terus lari, berarti tiada ulangan. Dan yang lari dari medan perang tak berhak meminta ulang perang. Macam orang yang saya sebut, orang bertanding bertinju tadi, dia tak datang bertanding, dia tak berhak untuk ulang pertandingan. Dia tak ada hak. Dia tu kena beratur balik, tunggu ranking dia naik baru lawan. Demikian sifat munafik. Wa in tusibka musibatun, kallah kamu kalah hari itu wahai Muhammad. Yaqulu, mereka akan kata macam ni, qad akhadna amrana. Kami dah buat keputusan yang betul. Min qab, sebelum berlaku benda ni. Wa yatawallaw hum farihun, dan mereka pun bergembira. Kononnya keputusan mereka tepat sebab mereka tak pergi perang, sebab tu mereka tak mati. Sebab tu anak mereka tak menjadi yatim, isteri mereka tak jadi janda. Orang sana tu pergi perang sebab tu janda. Itu pergi perang sebab tu anak yatim. Itu sebab pergi perang sebab tu cacat. Sebab itu mereka terus menyalahkan kerana melaksanakan perintah Allah. Kena macam tu. Lalu Allah ajar orang beriman jawab. Kerana kita tak dapati orang bercakap macam ni tuan-tuan sepanjang zaman ada. Allah ajar orang beriman jawab. Kul, katakan wahai Muhammad kepada mereka. La yusibana. Kalau benar apa yang menimpa kami ini, ianya berlaku kerana ketetapan Allah sejak azali oleh Tuhan kami. Kalau benar kami berperang lalu kami cacat, ini kerana ini yang Allah tetapkan. Bukan bermaksud kamu tak perang, kamu tak cacat. Kamu mungkin jatuh basikal, cacat juga. Kamu mungkin jatuh motosikal, cacat juga. Kalau benar kami mati dan berperang, inilah yang Allah catatkan pada kami. Bukan bermaksud kamu yang tak perang, tak mati. Kamu mungkin mati juga. Terlekat roti, tersedot air, mati juga. Sejak bila pula kita belajar yang perang dia mati? Yang duduk amang tu banyak mati. Maka Allah ajar pada orang beriman. Ya benar bila kita buat satu benda, tiba ada musibah, kita seolah-olah melihat, oh kerana ini. Katakan bukan, kerana ini ditetapkan oleh Allah. Tuan-tuan masuk ke tak masuk, kalau itu ketetapan Allah, maka dia akan berlaku. Kerana itu Allah ajar kepada kita, wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Sentiasa berserah diri pada Allah. Yang penting dalam hidup kita buat baik. Andai dalam kebaikan tadi berlaku sesuatu yang kita tak ingini, maka itu apa yang telah ditetapkan oleh Allah. Maka itu jawapan. Bukan sebab kita buat baik tu, sebab ketetapan Allah. Dan orang yang tak nak buat benda yang Allah perintah, jangan ingat dia akan rasa senang. Yang tidak. Mereka juga akan ada takdir mereka. Akan berlaku kematian, akan berlaku sekian-sekian. Kul, katakan pada mereka wahai Muhammad, hal tarabbasu nabina, kamu wahai munafik, cuma menanti berlaku pada kami semuanya kebaikan. Illa ihdal husnain, salah satu daripada dua benda baik. Orang munafik nak tunggu orang Islam kalau perang Rom, biar kalah, biar mati, biar itu. Biar. Sebenarnya kata Allah, wahai Muhammad, katakan pada orang munafik, sebenarnya yang kamu tunggu apabila pada kami semuanya kebaikan. Iaitu salah satu daripada dua benda baik. Sama ada kami mati syahid. Itu baik untuk kami. Atau kami menang dan itu baik juga untuk kami. Kalau sekiranya perang tadi kami tak menang, lalu kami mati, kami mendapat kebaikan di sisi Allah dengan mati syahid. Dan kamu dapat apa? Dan kami juga kata Allah, yang ini orang beriman. Allah perintah, Nabi SAW beritahu orang beriman. Orang beriman juga sedang menanti apa yang berlaku pada orang munafik. Natarabbasu bikum, kami tunggu apa yang berlaku pada kamu. An yusibakumullahu bi'adzabin min indih. Sama ada Allah yang azabkan kamu dengan azab di sisi Allah, atau bi aidina, atau dengan tangan kami. Kami akan kalahkan kamu, atau Allah turun bala pada kamu. Salah satu kamu sedang tunggu. Sedangkan kami tunggu syahid atau menang. Manakala kamu pula tunggu sama ada turun azab Allah pada kamu dengan azab Allah daripada sisi Allah, atau melalui sebab tangan kami. Kami akan perang kami akan tangkap kamu. Fatarabbasu, okey, kita saling tunggu menunggu. Kamu tunggulah apa yang akan jadi pada kami juga sedang tunggu apa yang jadi pada kamu. Inna ma'akum mutarabbisun, kami juga sedang menunggu. Ini Allah Ta'ala ajar satu jawapan tuntas. Orang munafik ingin ada khabar yang tidak baik kepada orang Islam. Dan kita juga sedang menunggu bagaimana bala Allah yang akan mendatangi mereka. Maka sebenarnya kita saling tunggu menunggu. Kalau musuh sedang menunggu kita jatuh, kita juga sedang menunggu bagaimana Allah murka pada musuhnya. Dan Allah pasti akan tunjuk. Dan Allah pasti akan menyegerakannya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum.